Okey. Kelas hari ni kita akan tengok soalan subjektif Okay, kita mula dengan soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 adalah berkaitan dengan eksperimen yang melibatkan pita detik kita sudah buat dulu. Okey, jadi orang kenal lah apa itu pita detik dan sebagainya. Okey, soalan A, apakah jenis arus ulang jawapannya sudah terbagi tahu. Apakah jenis arus elektrik yang digunakan oleh jangka masa detik itu? Jadi jawapan dia Arus ulang alik. arus ulang alik. Bagus, pandai. Tapi majoriti dalam soalan pentaksiran hari itu semua dapat jawab dengan betul lah. Cuma ada jawapan yang lain yang salah Tapi sikit je lah yang salah. Jadi arus ulang alik. Tulis sekejap, ulang alik. Ada yang jawab ampere. Saya ingat jawapan tu. Dan saya ingat siapa orang tu. Ampere. Ampere tu apa? Apa itu ampere? Krik. Okay, tidak apa. Okay, yang ke B. Betul atau salah? Okay, 1 detik diwakili oleh masa yang diambil dari titik Q ke P. Dari Q ke P itu adalah 1 detik. Tengok gambar kamu. Dari Q ke P adalah 1 detik. Ni, Q ke P 1 detik. Betul tak? Daripada Q ni, Q ni ke P. Betul? Betul. Tengok anak panah ni, arah gerakan ni saya kata hari tu ni. Nasib baik sempat saya bagi tahu. Kalau tidak tu kamu kata saya belum ajar tu kan. Yang hari tu saya bagi tahu kalau arah dia bergerak ke sana. Okey, kalau ada kereta ni ramai yang salah ni Ramai yang nanti jawapan ni saya bagi tahu. Okey, kereta bergerak ke sana. Maksudnya bila kereta bergerak ke sana, yang depan ni, titik yang paling depan itu adalah titik pertama ke titik paling last? Paling last. Yang paling depan ni. Kalau kereta tu diikat dengan pita detik kan, diikat pada pita detik, kereta itu diikat, maka titik P itu titik pertama ke titik paling last? Kalaulah kamu berdiri di sini contoh kamu berdiri di sini, ni kamu. Contohnya nama siapa sini? Jazfan. Jaz dengan Asfan. Jaz dengan Irfan Jazfan. Wah. Salah, ada orang berdiri di sini kan. Kereta tu menarik pita detik ke sana, ke kiri. Maka titik P ni titik pertama ke titik terakhir yang dia nampak? Betul-betul di depan dia. Terakhir. Mestilah titik. Bila pita detik bergerak ke sini kan. Titik P tu titik pertama lah dia nampak. Titik paling akhir adalah titik apa? T. Jadi pita detik tu bergerak. Sekarang ni pita detik tu bergerak. Arah gerakan pita detik tu ke kiri. Dia bergerak ke kiri. Sedang bergerak ke kiri jadi maksudnya P adalah titik pertama, Q titik kedua, R titik ketiga, S titik keempat dan last sekali titik kelima. Itu titik bukan detik. Kalau detik daripada mana ke mana? Kalau untuk yang awal-awal ni, untuk yang di awal ni, 1 detik itu dikira dari P ke Q ke Q ke P? P ke Q. Macam mana? P ke Q. Sebab P awal, Q akhir kan? Ingat itu je lah. Jadi P ke Q. Jadi jawapan di sini dia kata 1 detik adalah dari Q ke P. Jadi jawapan di sini apa? Salah. Sebab patutnya P itu adalah awal dan Q itu adalah akhir. Boleh? Jadi itu sebab dia lah salah Tapi ramai jawab betul. P ke Q, Q ke P tidak sama. Walaupun jarak dia sama, memanglah jarak dia sama, tapi dari segi masa diambil mesti dari awal hingga akhir kan. Okey. Jadi yang kalau ada soalan mau tanya, tidak faham ke apa ke, tanya je Krik. Okey, tidak apa. Okey, C.
Bandingkan jarak PQ dan ST. Okey, PQ dengan ST. Mana PQ tadi? Ni. PQ dengan ST. Okey, saya kasih warna lain lah kan. Warna ni ramai salah ni Ni bah. PQ ST. Jawapan? Mana lagi apa tu? Lagi besar dia punya jarak. PQ ke ST? ST. Jadi jawapan di sini ST lebih besar daripada PQ. PQ. Ataupun kamu tulislah di depan ni sikit jarak. Sebab dalam soalan dia kata jarak Okay. Jadi ada yang jawab dari segi masa, bukan. Dia tanya jarak. Ada yang jawab masa. Masa ST lebih panjang daripada PQ. Bukan, masa dia. Kalau saya tanya masa, bandingkan masa, apa jawapan kamu antara PQ dengan ST? Apa jawapan kamu? Kalau saya tanya bandingkan masa PQ dan ST. Ni, PQ masa dia antara P ke Q dengan masa antara S ke T. Apa jawapan kamu? PQ singkat. PQ singkat, ST lama begitu. Lebih panjang. Ada jawapan lain? Sama. Siapa tu? Suara siapa tu? Ni apa ni? Irfan. Oh, Irfan. Patut Irfan. suara. GG lah. Suara macam apa? Aziz apa tu yang pelakon tu? Aku tak ingat dah nama dia ni. Apa nama tu? Heron Aziz. Heron Aziz. Okay. Okay, baik. Jadi masa dia sama. Jarak dia berlainan. Panjang dia memang lain. Tapi masa, kalau pita detik itu berdetik, dia punya frekuensi dia yang kita buat di makmal hari tu, walaupun jaraknya antara dua titik tu jauh, tapi masa dia sama, iaitu berapa nilai masa dia untuk satu detik? Satu. Itu satu detik ada masa dia dalam saat. Berapa masa dia? Kalau soalan berikutnya dia tanya tu kan. Ni, nyatakan masa yang diambil bagi PQ. Maknanya bagi satu detik. Okay, ni maksudnya satu detik. Siapa ingat? Satu detik, kalau pita detik tu berapa? Sekali, maknanya 2 kali detik lah. Titik sekali, pak. 2 titik tu. Pak, 2 titik tu, maknanya 1 detik. 0.5. Lain jawapan? Ada lain jawapan? Tidak ingat? Padahal dia bagi dalam soalan tu, tidak silap saya dia ada sebut pasal frekuensi Kalau kamu tengok di sini. Ni. Dia kata frekuensi jangka masa detik adalah 50 Hz. 50 Hz. Ini F, frekuensi kan F kan? F sama dengan 50. Soalan tu dia tanya 1 detik. Maksudnya masa yang diambil untuk satu kitaran. Jadi ingat balik rumus. Itu kalau istilah masa yang diambil untuk satu kitaran itu adalah istilah bagi tempoh kan? Tempoh, T. Ingatkah? Tidak ingat? T. Tidak ingat apa itu? T adalah masa yang diambil untuk satu kitaran lengkap kan? Dulu kamu belajar masa yang diambil untuk bandul ataupun ayunan itu berayun lengkap. Maknanya pergi dan balik. Sama juga dengan situasi pita detik. Okay? Jadi kamu tahu rumus bagi frekuensi hari itu, kamu belajar dalam tajuk gelombang. Frekuensi adalah 1 per apa? 2. 1 per 2? 1 per T kan? T, tempoh kan? Rumus dia apa? Jadi rumus dalam tajuk, tidak silap saya lah, tajuk gelombang kan? Yang kamu belajar dulu ada lagi V sama dengan F lambda kan? Apa lagi rumus-rumus dalam gelombang. Jadi kita tahu F 50. Jadi kita mahu cari T, iaitu masa untuk 1 detik lah. Okay, sebab kita pakai pita detik sekarang ni, kita tidak pakai bandul, tapi rumus yang sama. Jadi 1 per T adalah sama dengan F. Jadi kalau T adalah 0.02 cikgu. okay, T adalah 1 per F. Jadi kita akan bahagi 1 dengan 50.
kita akan dapat jawapan dia 0.02. 02. Unit? Unit? Z. HZ tu free, ini unit bagi free. Kunci ni. S. Bagus. Saat jadi jawapan dia masa untuk PQ. PQ tu maksudnya 1 detik lah. Apa-apalah PQ kah, ST kah, QR kah. Okey, masa dia sama semua tu, iaitu 0.02 saat Ataupun tulis S 0.02 S pun boleh Okey, jadi itu untuk D. Yang ke E, nyatakan jenis gerakan troli. Jenis gerakan. Jawapan. Tengok jarak dia je. Daripada awal, P itu awal. Okey, P itu awal, di sini awal. Lepas tu di sini akhir. Tengok akhir dia makin jauh jarak dia. Kalau awal tu dekat-dekat saja, maksudnya kereta starting tu perlahan saja kan? Sebab dia punya rapat-rapat tu, titik-titik ni kamu anggap sebagai titisan minyak yang bocor lah pada kereta tu kan. Kalau kereta tu bergerak perlahan, titisan tu lagi rapat lah dia punya jarak dia kan. Okay, jadi yang belakang ni maksudnya dia lagi jauh. Maksudnya kereta tu sedang bergerak dengan apa? Laju seragam. Laju seragam. Kalau seragam dia mesti apa? Sama semua kan, semua jarak dia sama. Jadi daripada awal jarak dia rapat-rapat ataupun dekat-dekat. Kalau yang akhir tiba-tiba dia makin jauh, maksudnya hal lajunya sedang pecutan. Hal lajunya bertambah. Jadi jawapan dia hal laju bertambah. Jadi di sini tulis hal laju bertambah. Kalau nyah pecutan tadi tu Peter detik itu saya kasih apa? Ataupun arah gerakan dia saya kasih apa? Terbalik. Dia punya detik makin rapat. Dia makin rapat. Jadi Peter detik tu saya kena kasih terbalik lah. Pusing dia, flip dia, baru dia jadinya pecutan. Okey. Okey, jadi itu ataupun ada yang jawab saya boleh terima lah. Ataupun kami di peringkat daerah ni dalam sekolah-sekolah lain dia orang terima juga. Pecutan. Markah ni melibatkan daerah maknanya nanti ada ranking daerah lah tu Okey, hal laju bertambah slash dengan pecutan. Ada yang buat pecutan seragam. Ni ramai yang dia tambah perkataan seragam. Tapi saya terima je lah. Tapi saya bulatkan begini. Saya bulatkan seragam. Macam mana kamu boleh tahu seragam padahal maklumat dalam ukuran dari segi skalanya pun yang di sini PQ, QR, macam mana kamu boleh tahu dia bertambah dengan seragam kan? Hal lajunya bertambah dengan seragam. Kita tidak boleh tahulah. Tapi jawapan itu saya masih boleh terima. Okey. Okey, lepas tu ada yang jawab memecut. Memecut pun boleh ataupun troli memecut. Oh, tadi saya kata kereta padahal troli Troli memecut pun boleh. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua nyatakan jenis cermin. Ini ramai betul dan ada beberapa orang yang confuse lah antara cermin dengan kaunter. Jadi jawapan di sini adalah apa? Cembung. Okey. Cembung. Sementara tu screenshot dulu. Sorry. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya lupa ni. Okay, sabar kamu. Ni saya minta tolong kamu, antara kamu lah siapa-siapa je, tapi minta tolong semua lah kan. Bagi screenshot kamu punya view yang sekarang kamu tengok guna phone kamu tu. Bagi pada saya, chat saya PM saya lah. Siapa-siapa je lah. Tapi kalau saya kata siapa-siapa nanti semua orang tidak buat kan. Jadi saya minta Jazrul kena buat. Fendi jangan lari kena buat. Satu lagi Fezzik ada sini kah? Sekejap Fezzik dia cakap lain tidak dapat. Okay, tidak apa. Yang satu lagi minta daripada Izam Izam bagi screenshot
Screenshot yang kamu nampak di skrin kamu nampak supaya saya tahu apa yang kamu lihat di setiap phone kamu tu lah. Boleh tengok lain kali mungkin boleh diperbaiki lagi ke apa ke. Okey, apa lagi? Okey, jadi jenis cermin adalah cermin cembung. Ini kamu boleh jumpa di kedai dengan gambar dia tu dia macam di negara orang putih lah, di groceries kedai runcit ataupun 7-Eleven ke pun. Ada arak tu di sana tu kan. Okey, tidak apa, jangan terlebih tengok. Okey, apakah kelebihan cermin cembung berbanding cermin sata? Kelebihan cermin cembung berbanding cermin sata. Cermin cembung apa? Wah, proaktif ni Izam. Terus Cermin hantar cembung. gambar. Cermin cembung. Yang tu gambar cermin cembung kan? Penglihatan lebih luas. Okey, cermin cembung mempunyai ataupun memiliki Medan pandangan penglihatan ataupun lebih luas. medan penglihatan lebih luas. Okey. Ada yang jawab medan penglihatan lebih luas yang hari tu, tetapi ditambah pula. Dan ditambah ni jawapan yang tidak berapa tepat Dan image diperbesar. Betulkah tu? Image diperbesar. Tidak, Tidak kan? Kenapa tidak? sebab makin besar dia punya makin image dia makin kecil. Okey, sepatutnya image dia kecil Kalau kamu pergi kedai mana-mana, kamu cari cermin tu, kamu cubalah duduk ataupun kamu termenung di sana tu, gambar kamu jauh saja di sana tu, okey? Nampak kecil saja. Tapi jangan cabutlah cermin tu, kamu tengok dekat-dekat, okey? Baik, itu jadi ini kamu. Jadi kalau kamu jawab satu betul satu salah, kalau satu markah dia tidak dapat markah maknanya kosong lah. Jangan jawab begitu. Kalau kamu tidak yakin, jangan tulis yang itulah yang tadi tu. Ada yang kamu yakin tu adalah medan penglihatan lebih luas. Okey. Okey, jadi yang itu habis. Yang ke sini ramai sangat kecundang di gaung yang dalam Ada yang betul lah. Okey, tidak apa, saya tolonglah ini. Kamu tengok buku teks pun ada. Buku teks kamu kan kawan setia kan, mesti ada di sisi kamu sentiasa kan. Jadi saya percaya kamu boleh tengok buku teks kamu. Okey. Saya guna pen warna lain lah. Warna kuning najis lah Kuning najis Tai. masuk rakam ni Fendi. Astaga. Rakam ni. Saya tidak ubah tu suara kamu tu. Cikgu cuma cakap. Tapi memang saya rakam ni. Jangan nanti orang lain bahaya. Okey, baik. Jadi yang pertama kena tahu ini adalah cermin bukan kanta. Ini ramai yang salah. Ini adalah cermin bukan kanta. Bukan, macam mana saya tahu cermin? Dia ada lukisan begini. Yang ini kamu belajar dulu masa sains menengah rendah dulu. Kalau gambar itu dia ada nampak ni yang garis-garis ini. Ini maksudnya objek itu cermin lah tu. Dia pemantul, tidak semestinya cermin, dia pemantul. Maknanya dalam bab kita sekarang ni cermin lah. Itu beza dia antara kanta. Kalau kanta dia tidak ada yang garis-garis ini. Satu lagi kanta dia akan ada dia ada permukaan dia yang kiri kanan tu sama. Yang kamu biasa tengok dulu. Itu baru kanta. Okey? Jadi itu beza dia cermin dengan kanta. Jadi bila kamu tersalah buat keputusan, kamu kata kanta, automatik lukisan secara keseluruhannya memang tidak betul lah. Jadi tidak ada markah-markah yang boleh membantu. Okey, jadi yang pertama kalau cermin, kita kena ingatlah, kita pilih dulu, kita pilih dulu kawasan kita yang kita suka. Di sini, maksud saya ini objek kan? Okey, nampak ni yang biru. Ini objek ni. Paling senang kita pilih yang paling atas, dia punya atap dia ataupun bumbung dia ni. Anggap dia bumbung lah anak panah ni kan di atas ni. Jadi kita pilih paling atas. Jadi saya pilih yang sini. Kasihlah kuning sikit di situ kan. Jadi pertama garis lurus selari dengan paksi utama. Jadi lukiskan secara lurus. Ada yang lukis bengkok. Bengkok. Nanti saya tunjuk satu. Nantilah. Tak payahlah tunjuk. Nanti malu pula kan. Sorry. Ini garis penuh bukan garis putus-putus. Okay, lepas tu kamu kasih apa? Tolong bantu. Pergi ke titik P tu.
Pergi mana ada titik P sini? F astaga. F, itu F tu. Okay, jadi pergi ke titik F. Putus-putus. Tapi putus ni. Putus. Tapi lepas tu dia ada apa di belakang dia, di depan dia? Lurus. Dia ada lurus ni kan, dia kena sambung. Kan? Sambung lah, maknanya biarlah memotong segala soalan tu, tidak apa. Yang penting betul lukisan tu Jadi anak panah jangan lupa ada pergi dan ada terpantul. Dia pergi pantul. Pergi pantul, okey? Yang kedua adalah yang ke mana? Ke arah apa? Halakan C. ke arah C. Yang ini paling senang. Tengok je C, mana C daripada atap kita tadi yang kita pilih tadi tu, okey? Jadi daripada bumbung tu ke C. Saya punya kalau guna ni beginilah ni, tidak berapa tepat Anggaplah tepat tu kan. Okey, jadi daripada Okey, cikgu pergi ubah lagi. Okey. Okey, ingat di belakang anti Petrin. Di belakang cermin dia putus-putus. Tapi di depan dia garis solid, tidak putus-putus. Tapi ramai yang lupa letak anak panah pergi dan balik. Kan dia memantul. Bila memantul dia ada pergi dan dia mesti ada on the way balik. Sama ada on the way balik arah yang sama dengan arah yang bertentangan dengan pergi, ataupun dia pergi balik ikut arah yang lain. Okey. Jadi ini jawapan dia. Kalau dapat dua lukisan itu, dapat dua markah sudah. Di sini satu, di sini pun satu. C dengan F itu dapat satu-satu. Setiap satu itulah. Yang ketiga adalah image. Kalau tidak silap saya menanda tu, dua atau tiga orang sahaja yang lukis image. Image-nya di mana? Di sini kan? Dekat titik persilangan. Dekat titik persilangan. Titik persilangan kita yang di sini ni, yang ni nampak persilangan tu, itu adalah bumbung kita. Kenapa saya kata dia bumbung? Saya tidak boleh kata dia tapak kah apakah? Sebab cikgu start lukis dari bumbung dia. Yes, itu yang kena ingat. Itu yang saya kata tadi. First step, pilih dulu kawasan kita yang mana kita mahu dia dilukis untuk duluan daripada yang titik persilangan tu. Jadi kalau kita pilih bumbung, maka tempat persilangan itu mesti bumbung dulu yang di atas. Itu dia punya, kita petua lah kan, macam petua lah. Jadi di sini bumbung dia lukis bumbung, di bawah ke bawah tu adalah tapak dia. Jadi lukisan dia lebih kurang beginilah. Jadi kita labelkan image. Boleh? Image, okay? Jadi kalau tidak ada image, lukisan semua betul, tidak ada image, kurang satu saja markah dia. Okay? At least dapat lagi lah markah untuk step lah. Ada lagi dia punya step dia. Okay, jadi itu 3 markah. Okay, yang ketiga lagi. Yang ini ada mau tanya yang lukisan ni. Adakah? Oh, yang saya mau tunjuk tu ada ramai yang buat begini. Saya rasa mungkin kertas photostate-nya itu kertas yang di photostate tu miring kali, sebab pembarisnya dia buat begini ni. Saya buat saya tidak tahu lah kenapa, mungkin pembarisnya begini. Maknanya tidak selari dengan yang sepatutnya dia selari dengan yang ni, yang hitam ni. Ni. Maknanya yang hijau dengan hijau ni tidak selari. Maka tidak boleh. Jadi step dia kena ingat. Yang pertama mesti garisan itu selari dengan paksi utama. Mana paksi utama? Ini ni. Paksi utama yang ni betulkah paksi utama? Tolong cek sekejap nama dia apa? Paksi utama kan? Ya. Paksi utama. Nanti kamu kata saya tembak pula ni. Jangan ikut je saya. Kadang-kadang saya cakap ni tapi mata hati tempat lain. Wah, mata hati tempat lain. Okey. Tapi ni Manny ingat Manny, minggu depan cuti sudah ni. Okey. Habis. Kalau ada soalan sekarang tanya. Kalau tidak tanya, maksudnya kamu faham. Kalau kamu faham, kamu tidak akan tanya. Faham. Okey, faham, tidak akan tanya. Okey, jadi soalan ketiga saya bagi timing 3 dan 4 Soalan 3 dan 4 tu dalam masa 10 minit dari si Kalang.
Sambil-sambil kamu jawab tu kamu kena ada ni Apa ni? Nescafe Air ke apa ke jangan, kalau Nescafe tu kalau orang muda macam kamu elakkanlah kalau boleh kan. Kalau saya biasa, kalau saya terlelap jadi saya kena minum. Sorry. Makan Panadol lah cikgu. Nah itu obat. Kalau Panadol dia ada side effect dia. Banyak side effect dia. Kalau Nescafe ni kurang sikit. Panadol kalau makan banyak kan dia ada efek sakit bawah pinggang kan. Allah Tak tahulah. Belum pernah lagi sakit. Itulah. Tapi jangan kasih kena dulu. Jangan kena lah maksudnya. Ada yang check. Sorry, siapa yang check ni? Ya Allah, sorry Cikgu nak nampak. Kamu. Yang tadi. Sorry, kadang-kadang tidak apa tu. Dia punya notification pun tidak ada kan? Tidak ada kan notification? Tiada kan? Dia tak keluar. Dia sekadar ada tick yang hijau, taik lalat hijau itu saja ada. Pizza ada chat cikgu di grup. Adakah? Allah, sekejap. Ya, sorry. Sekali saya balik-balik. Mana? Balik-balik tukar. Sekali saya balik. Tak, kalau balik-balik tukar tu maksudnya dia ni lah tu kan? Mungkin lain lah kan dia kan? Tidak apa. Aisyah pun sama tu. Dia screen ni. Saya baru baca ni sebab kena buka, kena beli monitor lain kali tambah kan kiri kanan. Allah. Kan dia sponsor nasib baik saya ingat. Pasal duit kelas. Kamu jawab ni soalan tu. Ini kira macam iklan lah kan, dalam berita kan dia ada iklan 2 minit kan antara berita kan. Dan duit kelas kamu tahun depan saya bagi untuk guru kelas yang berikutnya lah. Jadi duit kelas tu kita tidak belanja apa-apa untuk tahun ni. Jadi duit tahun depan tu saya bawa pada duit tahun ni saya bawa pada tahun depan lah duit kelas tu Saya tidak tahu sama ada bendahari tu ada pegang duit kah. Kalau ada nanti kamu bincang tu kumpul. Tahun depan kamu serahkan pada saya dulu. Sebab dengan saya pun ada banyak duit kelas kamu. Nanti saya bagi balik pada bendahari. Supaya bendahari balik bagi pada guru kelas tahun depan. Begitu. Saya tidak pasti bendahari ada apa kan. Ada pegang sikitkah duit-duit yang kelas Okay, 6 minit lagi. Baru saya perasan semua nama-nama tu M semua. Lepas tu ada N kan. P semua tiada sudah. H tu kacau sikit. Hash tu kan ada hash. Saya kata. Mana ada itu gambar muka, mana ada. Maksud saya dia punya simbol. Kalau kamu tidak letak picture kan dia ada M. Ada apa tu? Huruf kan? Okay. Huruf pada itulah pada picture tu. Okay, 5 minit. Ada siapa tu Thanos. Thanos join kau. Siapa tu? Thanos. GG je tu coba. Orang lain. Bukan ni. Kadang-kadang ada yang tidak dikenali. Padahal saya boleh block je sebenarnya kan.
Hello, siapakah? Saya dikenali. Saya dikenali. Siapakah anda? Boleh perkenalkan diri. Belum di blok. Thanos. Petik jari dia nanti juga. Hah? Takut. Petik jari dia nanti. Manusia. Siapa ni? Yang suka belajar. Alhamdulillah. You continue. Yes. Saya dengar. Siapa ni? Astaga. Jahat juga. Bukan jahat. Jangan kata jahat. Macam kurang beradab sedikit. Okay, teruskan. Tidak apa. Teruskan je. Okey je tu sebenarnya. Okey je. Berapa lagi ada? 3 minit. 3 minit 42 saat Siapa ni? Keluar saja juga. Oh ya, tapi tidak apa. Okey. 3 minit. Ada saya chat tu Pendi. Ada sudah izam dengan pika hantar gambar tu kan. Okey, terima kasih. Kejap apa ni? Mia Syazrina ke manakah sekarang ini? Di luar negara kah dia? Tidak tahu cikgu. Sebab hari tu ada juga dia selalu di sini kan. Mia siapa tu, Rina memang line tidak berapa tu. Okey, lagi 2 minit. Subjek-subjek lain habis syllabus kah? Tidak. Tidak. Maksudnya? Maksudnya? Bayan dah habis kan belajar? Mungkin dari latihan kali ada. Maksudnya syllabus tu habis dengan latihan je. Ada? Habis kah? Tidak. Tidak. Bayan macam dah habis. Banyak lagi. Macam banyak lagi. Itu yang saya kata. Mungkin sebab sekarang ni saya pun tak tahu. Mungkin tahun depan tu dia masih lagi apa? Bawa yang belum dihabiskan. Mungkin lah. Itu lama lagi tu belajar macam tu. Tidak apa. Lagi lama lagi pandai kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang saya mau dengar tu. Alhamdulillah. Kena selalu sebut lah tu. Alhamdulillah. Sebab kita ada masa lebih yang Tuhan bagi TP Production mau jual produk apa tu? Mau join ni. Siapa TP Production? Budak pelajar kita kah? Mana tiada pun saya nampak. Nada, saya tidak join. Dia apa tu? Saya tidak invite. Saya tidak tekan lagi admit ni. Tak payah. Tak payahlah tekan. Tak payah si masuk. Tak payahlah. Orang tadi kali juga. Kalau dia mau join tu mesti di WhatsApp lah kan. Okay, habis masa. Yeah. Okay, habis masa. Okay, soalan tentang bab yang ke berapa ni kalau yang ni?
bab yang ke 3 kan. Okey, bab yang ketiga, nombor 1. Okey, nyatakan hukum kegravitian semesta Newton. Ini ada dia punya rumus dia. Ada yang jawapan kamu yang menulis rumus. Okey, menulis rumus. Tapi tidak diterima. Okey, kalau mau tulis rumus, pastikan ada ceritakan apa simbol-simbol yang digunakan, apa huruf-huruf yang digunakan itu. Okey, tapi dalam soalan ini panjanglah dia, agak panjanglah dia punya ayat dia. Jadi di sini apa hukum kegravitian semesta Newton? Newton's universal law of gravitation. Dia berkenaan dengan daya graviti kan? Okey, daya graviti antara dua rumah apa? Dua apa? Sambung. Dua jasad. Satu orang satu perkataan lah kan? Pika. Dua jasad, lepas tu apa? Perkataan lepas tu. Objek. Entah. Gini. Objek. Oh, jasad tu objek samalah. Dua jasad adalah Adalah sama. Irfan, sambung Irfan. Adalah tidak ada respon. Jazrul adalah apa? Berkadar. Okey, berkadar. Berkakar pula. Berkadar. Berkadar langsung ataupun berkadar terus. Apa lagi? Dengan apa? Izam? Dengan Hasil darab. hasil darab. Jisim Okey, jisim. kedua-dua jasad. Okey, kedua-dua jasad. Okey, itu satu. Dan ada lagi? Berkadar songsang. Dengan apa? Dengan kuasa 2 jarak Okey, kuasa 2 jarak. Memang panjang jawapan dia. Kuasa 2 jarak. di antara Okey, di antara dua jasad tersebut. dua jasad tersebut. Panjang ni. Tapi rumus dia tidaklah sepanjang begini. Okey, bagus. Di antara dua berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat. Ni penting. Di antara pusat pusat dua jasad tersebut. Perkataan pusat tu penting tu Jadi maksudnya kalau kita ada planet, sedang cerita kalau graviti ni, bab graviti planet lah kan. Ini adalah satu planet A, ini planet B kan. Dia ada pusat dia. Pusat tu saya kasih warna hijau lah. Di sini pusat dia. Ini pusat dia. Jadi antara pusat dengan pusat ni kita cerita ni daya graviti antara dua jasad. Okey, antara dua jasad ni daya graviti masing-masing ada tarikan graviti berkadar terus dengan hasil darab kedua-dua jisim. Berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua ni. Maksudnya kalau jisim A dengan B ni kita darabkan, A dengan B tu kita darabkan, jisimnya kita darabkan, dia adalah berkadar terus dengan daya graviti antara dua itu. Maknanya kalau lagi besar planet A dan planet B tu lagi besar jisim, dia punya daya graviti lagi apa? Lagi? Apa cikgu? Lagi itu kah? Apa cikgu bilang tadi? Kalau dua-dua planet, antara dua planet lah, kita cerita pasal dua planet. Antara dua, kalau dua-dua planet, kedua-dua planet itu jisimnya makin besar,
maka daya graviti antara kedua-dua planet itu makin Besar. besar. Okey. Okey, itu satu. Yang kedua dia kata daya graviti, dia kata dan tadi kan, dan ini. Jadi kita baca dari awal. Daya graviti antara dua jasad ataupun dua planet tu adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat ke pusat. Ni. Daripada pusat ni saya buat begini ya. Ini pusat ke pusat ni. R ni R. Tapi dia kata berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat 2 jasad itu, 2 planet. Maksudnya kalau berkadar songsang, kalau lagi jarak antara 2 planet itu lagi jauh, maka dia daya graviti ni makin apa? Berkurang. Berkurang. Itu maksud berkadar songsang. Okey. Tapi rumus dia adalah, kamu boleh tengok balik dalam buku teks kamu ataupun nota kamu. Okey, itu jawapan A. Saya mau habis. Kata tidak mau habis 11.30. Mau 11.30 sudah ni. Okey, bandingkan jarak ni cepat-cepat sikit. Kamu tengok gambar kamu di macam mana, mau tengok gambar ada di sini kan? Okey, satelit U, bandingkan jarak antara satelit U dan satelit V dari bumi, dari pusat bumi. Dari pusat bumi ni pusat dia. Okey, ni pusat dia ni. Okey, jadi apa? Daripada pusat bumi U dengan V, mana yang lagi besar dia punya jarak dari pusat bumi? V. Okey, jadi tulis di sini. Jarak Satelit V. ya, jarak satelit V. Okey, V lebih besar daripada U. Satelit V. Ataupun tulis hayat pun boleh. Jarak satelit V lebih besar daripada satelit U. Okey. Bandingkan yang kedua, bandingkan nilai pecutan graviti U dan V. Nilai pecutan graviti U dan V. Ini pun logik, kita hanya tengok mana yang lebih tinggi. Kita sudah jawab tadi kan, yang mana yang lebih tinggi, U ke V? Mana yang lebih tinggi tadi? V kan? V. V. Maka kamu expect kalau di tempat V tu, kamu rasa dia punya pecutan graviti, nilai pecutan graviti nilai 10 tu lagi besar ke lagi kecil kalau lagi jauh dari planet kan? Kalau dekat planet kan dia punya graviti kuat. Maka pecutan lagi kuat kan? Berkurang. Jadi kalau lagi jauh maksudnya nilai pecutan graviti makin apa? Berkurang. Berkurang. Jadi kita boleh jawab daripada jawapan yang pertama tadi. Jadi di sini nilai pecutan graviti satelit U, ataupun kamu start dengan V dulu pun boleh. Nilai pecutan graviti satelit V lebih apa? Lebih kurang. Lebih kurang. Boleh guna istilah lebih kurang? Tidak. Kita guna kalau Nilai pecutan satelit V berkurang. berkurang. Kalau kita mau guna istilah lebih kurang, kalau Kecil. lebih kecil bagus. Dalam fizik ataupun dalam sains, kalau lebih kurang tu maksudnya sama kan? Lebih kurang, lebih pun tidak, Sama. kurang pun tidak, dia macam sama. Kalau dalam sains kamu guna perkataan lebih kecil ataupun lebih rendah. Okey. Jadi lebih kecil, sebab itu saya cadangkan kamu guna simbol. Kalau kamu guna simbol, selamat, tidak payah fikir bahasa-bahasa lah. Lebih kecil daripada U. Okey, jadi yang kedua habis. Jadi yang ketiga, bandingkan berat satelit U dan satelit V. Okey, bandingkan berat. Kalau berat, kamu ingatkah ada rumuskah kalau berat? Apa rumus berat? Berat badan kamu ukur dalam unit apa? Berat badan. G. kg, itu berat kah tu? G.
Apa cikgu? Kalau berat. Kamu belajar sebelum ni, kalau kg adalah jisim kan, kg. Ya. Kalau berat, G, Kalau berat bukan F kah? F. Daya kan, berat adalah satu daya kan, F. Newton. Okay, unit dia Newton. Bagus, Jazrul ni, saya nampak sudah jawapan dia. Okay, Newton. Jadi, berat punya rumus mesti ada, dia punya rumus berat. Apa rumus berat? Dalam bahasa Inggerisnya, F, simbol mg berat, ke? kuantiti berat W, weight, sama dengan FG. Mg. mg, ni sudah kita Ya. bincang ni. mg. M darab G. M adalah jisim. Ini bab yang kedua tidak silap, yang paling last sekali Iya. G ni adalah pecutan graviti yang kamu kata nilai 10 tu. Ataupun 9.8 kah. Okay. Jadi jisim darab dengan nilai yang G, nilai pecutan graviti itulah. Jadi dalam soalan ni bandingkan berat U dan V. Okay, berat U dan V. Jisim samakah antara U dan V? Tidak. Cuba baca soalan Tidak. dia. Cuba baca. Dua Jisim. buah satelit UV dengan setiap satunya apa ni? Berjisim M. Maksudnya sama ke jisim dua-dua tu? Ya. Maksudnya sama. Setiap satunya berjisim. Jadi maksud sama. Jadi dalam soalan dia kata jisimnya sama. Jadi kalau jisimnya sama, rumus kita yang tadi yang ni, kalau jisim sama, G dia sama ke G? Kita sudah jawab tadi kan, G dia. G dia yang daripada soalan nombor 2 yang sebelum tu. Nilai pecutan graviti tadi kamu kata V lebih rendah kan? Betul? Betul V lebih rendah yang satelit V lebih rendah kan? Ya. V lebih. Jadi kalau G yang lebih rendah, M darab G, maka W-nya lebih apa? Kalau G tinggi, kalau yang U ni, jawapan U ni, kalau G-nya tinggi, darab dengan M, nilai W dia lebih apa? Rendah. Lebih rendah. Sesuatu lebih besar lah. Kalau G besar, maksudnya darab dengan M, nilai W makin besar lah, sebab kita darab sesuatu yang lebih besar kan. Jadi kalau G-nya kecil, M-nya tetap sama kan. M yang sama darab dengan nombor yang kecil, W-nya rendah. Jadi dalam soalan yang ketiga ni, jawapannya ada kaitan dengan soalan sebelumnya. Jadi di sini berat, okey, berat apa? Berat satelit. Berat satelit U. Kita start mana? U kah? Boleh. U adalah lebih apa berbanding dengan V? Lebih berat. Jangan kalau boleh elakkan lebih berat lebih besar lebih besar. Jadi Lebih besar. lebih besar Jadi saya guna simbol je, lebih besar begini berbanding dengan V. Jadi itulah kelebihan soalan bandingkan. Kalau kamu jawab simbol, tidak payah fikir apa bahasa perlu diguna. Kecil kah, besar kah, tinggi kah, dia sama je maksud dia kalau guna simbol. Okey. Jadi itu soalan ketiga. Yang keempat, nyatakan hubungan antara jarak dari bumi dan berat satelit. Ni hubungan antara jarak dengan berat. Jadi hubungan macam mana mau jawab? Berkadar. Yang semakin tu kah? Okey. Jadi Semakin macam menyanyi Fendi. Semakin jauh jarak satelit. Okey, semakin kita guna istilah itu lah, bertambah atau berkurang Jadi semakin bertambah jarak satelit. Okey, jarak satelit dari pusat bumi. Saya salin soalan saja tu, dari pusat bumi. Okey, semakin Maka kalau guna jika makalah, kalau guna semakinlah. Okey. Makin kurang berat. Okey, bagus. Semakin berkurang berat satelit. Ataupun beratnya. Nya itu maksudnya satelit. Untuk ringkaskan lagi jawapan kamu Okey. Nyatakan kuantiti fizik yang malar yang tetap sama.
berdasarkan jawapan anda di B4, 3B4. Okey, tengok 3B4 kamu tadi. Yang inilah 3B4 kamu ni. Mana kuantiti yang malar? Sudah saya bagi tahu dalam yang ketiga tadi, iaitu nilai apa? M. Okey, nilai jisim. Dalam soalan pun dia ada sebut sudah sebenarnya. Jadi di sini jisim. Okey, jisim. Jadi habis soalan yang ini. Okey, next. Yang ke C. Okey. Yang ni kita sudah bincang masa waktu PKP dulu dalam latihan formatif buku teks. Kalau siapa ingat dan bacalah masa sebelum jawab soalan hari tu Okey, sebuah satelit lain Proba 1 mengorbit bumi pada ketinggian yang sama dengan satelit V. Maksudnya tingginya sama. Sekarang ni U ketepikan U. U tidak ada kaitan dalam soalan ni U ketepikan. Jadi sekarang ada yang baru Proba 1 dan ada yang V. Kedudukan dia tempat lain-lain cuma tinggi dia sama. Okey. Jisim satelit adalah separuh ni. Yang jisim satelit proba adalah separuh jisim satelit V. Mana lagi berat? Mana lagi besar jisim? B. Jisim mana? V kah? Ataupun jisim proba 1 lebih besar? V. Jisim V. Okey, satelit V lagi besar jisimnya. Okey. Terangkan apa yang berlaku pada laju linear antara kedua-dua satelit itu. Dia suruh kamu terangkan laju linear. Dua-dua satelit tu sama ada laju linearnya yang lebih besar daripada satu lagi ke, ataupun sama ke kedua-dua, atau yang satu lagi lebih kecil daripada yang satu lagi ke. Jadi macam mana? Kalau satu satelit tu jisimnya lebih kecil, ada satu satelit lain jisimnya lebih besar tapi ketinggian sama. Dari segi laju satelit laju linear satelit, adakah kedua-dua itu memiliki laju linear yang sama ataupun lain? Macam mana? Laju linear hanya bergantung kepada apa? Siapa ingat hari tu yang saya suruh cari jawapan dalam buku teks tu masa PKP dulu? Bergantung kepada jisim. Laju linear bergantung pada jisim? Tak cikgu. Entah, tidak ingat. Ada dalam buku teks kamu tu, laju linear, ayat dia tu sebiji jawapan dia. Laju linear hanya bergantung kepada apa? Berat. Buku teks. Tengok buku teks cari buku teks kamu tu nanti. Dia hanya bergantung kepada jarak Saya tunjuklah buku teks kamu di sini jarak. Tengok. Sekejap je saya tunjuk ni. Okey. Ada nampak? Tidak. Ya dah. Ada sudah. Okey, ada sudah. Okey, tengok laju linear. Okey, laju linear. Ni tengok ni ayat dia ni. Sebiji ayat dia ni. Laju, kalau kamu nampak lah muka surat 104 ayat paling atas sekali 104. Laju linear satelit hanya bergantung kepada Jari orbit. jari orbit. Maksudnya ketinggian dia lah dari pusat kita tengok balik gambar kita. Betul. Kita tengok dia punya gambar kita okey tengok sini. Ni gambar kita tadi ni. Ni. Jari orbit dia hanya bergantung pada jari ni. Daripada pusat ke orbit dia tu lah. Satelit tu berada di orbit contoh lah gini Jadi bergantung pada R lah, jari orbit. Saya sebut R lah, mungkin ada soalan lain dia guna simbol lain lah. Jadi dia tidak bergantung pada apa? Jisim. Tidak bergantung pada jisim. Jadi walaupun satelit lain jisimnya kecil kah besar kah, kecil macam Izam kah ataupun besar macam Pendi kah, kalau orbitnya sama ataupun bukan orbit sama, ketinggiannya sama dari pusat bumi tu, ketinggian sama, okey, laju linear tidak berubah. Jadi di sini jawapannya laju linear kedua-dua
satelit adalah sama. Itu baru satu markah. Jadi markah kedua macam mana? Kerana ayat tadi lah kan? Kerana ia ataupun laju linear hanya apa? Bergantung macam saya syok sendiri je ni. Hanya bergantung kepada hanya bergantung kepada cepatlah mau sembahyang Jumaat ni masih cepat. Laju linear hanya bergantung kepada je Allahu Akbar. Apa tu? Je jari Jejari orbitnya. Okey. Allah. Jadi dua markah je. Okey, jadi itu je lah untuk hari ni. 4 soalan kan? Lagi 5 nak. Okey, itu bahagian A lah. Jadi itu je yang sempat tidak hafal lah. Alhamdulillah settle. Baru 3 soalan yang last kali, yang keempat tu nantilah, sorry baru 3 soalan kan. Okey, Nanti jadi tahun depan juga. nanti tu bukan, jangan doakan begitu. Okey, nanti ada masa nanti sambung lagi lah yang itu, sebab kertas kamu pun belum selesai mak habis lah. Okey, jadi itu untuk hari ni. Bila dapat tu cik. Bila dapat tu jangan tanya soalan tu saya pun tak tahu macam mana lepas habis semak kertas tu, macam mana pun saya tak tahu. Mungkin ada pada simpanan cikgu sampai tahun depan baru bagi balik lah. Okey, jadi itu untuk hari ni. Kalau ada apa-apa boleh PM. Kalau tidak ada apa-apa pun mau PM saja-saja pun boleh. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat. Okey, jangan lupa sembahyang. Masih cikgu. Okey, sama.